A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Fazul Rahimi bin Ma'ruf atas kesudian Al-Fadil Ustaz dan tak jemu-jemu mencurahkan ilmu di platform Gema Nur Iman ini. InsyaAllah yang berusaha lagi berdedikasi Bunda Rosniati Mansur selaku pengerusi bersama barisan tadbir urusnya yang bermujahadah bagi memastikan penganjuran kuliah berjalan lancar. Yang dialu-alukan dan yang saya hargai hadirin pencinta ilmu juga penginfak istiqamah yang masih memilih Gema Nur Iman sebagai halaqah ilmu dengan izin Allah. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah kita masih terpilih sebagai hadirin yang mengimarahkan kuliah duha pada pagi ke-18 Syakban bagi tahun 1445 bersamaan 28 Februari 2024 yang berbahagia ini dengan pengajian tafsir Nurul Iman dengan tafsir surah Al-Nur bahagian kedua, yang pada pagi ini kita akan membincangkan golongan kedua yang layak mendapat nur Allah pada bahagian kedua. Kita teruskan pengajian kita di halaqah ilmu pada pagi berbahagia ini dengan baca Ummul Quran yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz bagi memohon keberkatan majlis ilmu pada pagi ini. Saya dengan penuh rasa hormat ingin persilakan Al-Fadil Ustaz untuk membuka dan meneruskan pengembaraan ilmu di taman-taman syurga kita ini. Falyatafadhal maskura ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati selaku Presiden Gema Nur Iman dan seluruh para AJK-nya. Seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan hari ini kita masih lagi tafsir surah An-Nur. Kita sambung pada muka surat 130. Dan hari ini kita nak masuk pada perenggan yang kedua daripada bawah, iaitu firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Liyajziyahumullahu ahsanu ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Yang bermaksud yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Takut mereka itu akan hari kiamat yang berbalik
Melampur apa ni? Melempar ke? Ya. Takut mereka itu akan hari kiamat. Ustaz, Ya. ayat 37 kita sekarang. Ya. Ayat 37 ke kita sekarang. Ustaz baca barisan ke berapa Baris yang kedua daripada bawah. Baris kedua dari bawah. Oh, ayat 37. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Takut mereka itu akan hari kiamat yang berbalik melampur padanya oleh segala hati dan segala mata daripada takut hati antara lepas neraka dan masuknya dan takut mata dari mana pihak ditarik akan dia. Dan datang suratannya adakah sebelah kanan atau kiri. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada ayat ni masih lagi pada golongan yang kedua, iaitu manusia yang mendapat nur Allah, nur ilahi, ataupun nur hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi golongan yang pertama, kita dah sebut yang lepas, iaitu mereka yang memuliakan masjid, yang berzikir dalam masjid, yang bertasbih dalam masjid pada waktu pagi dan petang. Kemudian golongan yang kedua ni pula, golongan yang kedua, iaitu yang kita dah baca pada yang lepas, ialah manusia yang tidak lalai. Tidak dilalaikan oleh perniagaan, berjual beli, daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka mendirikan solat dan membayar zakat. Ni golongan yang kedua lah. Jadi hari ni kita sambung golongan yang kedua ni. Golongan yang kedua ni lagi kata Allah, mereka yang mendapat nur Allah, nur ilahi ni, nur hidayah ni, ialah golongan manusia yang hatinya penuh rasa takut, gerun terhadap hari akhirat. Tu dia. Itu yang dibaca tadi tu, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka takut pada hari kiamat yang padanya berbalik-balik hati ni dan pandangan di hari kiamat. Baik, maknanya hari itu hari yang menggoncangkan hati dan penglihatan, yang menyebabkan manusia ni berada dalam keadaan kebingungan, membuatkan mata manusia ni kira terbeliak besar lah. Itu yang dimaksud pada ayat ni. Dan hati jadi kebingungan, akhirat tu nanti hati jadi bingung, pemikiran jadi bingung, dan kemudiannya pula para muslimin dan muslimat mata pula terbeliak besar kerana sangat terkejut dengan apa yang berlaku di akhirat itu. Dan kerana nak jelaskan, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada hari itu hari yang sangat dahsyat dan penuh kesengsaraan. Jadi orang yang mengharapkan nur Allah ni, dia takutlah, dia gerun. Dia takut dengan perkara akhirat itu. Baik. Jadi kita bayangkan dalam Quran ni, Allah sebut gambaran macam mana kedahsyatan di akhirat nanti. Iaitu kita melihat berdasarkan firman Allah surah Al-Hajj ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taranna sasukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Baik. Yang bermaksud, pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu.
tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan. Surah Al-Hajj ayat yang ke-22. Jadi berdasarkan pada ayat ni, para muslimin dan muslimat, Allah Ta'ala memberi gambaran kepada kita betapa dahsyatnya akhirat itu. Sampai menghinggakan kata Allah, bila bangkit di mahsyar nanti, di akhirat nanti, sampai Allah kata, ibu yang menyusu anak pun, dia akan melupakan anak yang disusukannya itu. Bayangkanlah. Bayangkan ibu yang menyusu anak tu, dia akan lupakan untuk menyusukan anaknya. Dilupakan anak dia. Ini kedahsyatan akhirat. Kalau kat dunia ni, para muslimin dan muslimat, ibu ni sanggup matilah untuk bagi susu pada anak dia. Dekat dunia, sanggup mati. Sanggup bersusah payah untuk memastikan anak-anaknya mendapat susu dan sebagainya. Ini kat dunia. Tapi nak kata di akhirat nanti, sampai ke tahap kata Allah, dahsyat sangat akhirat itu sampai menyebabkan ibu pun melupakan anak yang disusukannya. Tu dia. Dan termasuk kata Allah, orang perempuan yang mengandung, mereka akan gugurkan anak-anak yang dikandungnya. Tu dia. Ini Allah nak kata gambaran yang dahsyat di akhirat nanti. Dan termasuk di akhirat nanti, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah jelaskan yang mana manusia ni macam mabuk dah. Mabuk. Padahal mereka tak mabuk pun. Padahal manusia tak mabuk ni maksudnya bingung. Bila bangkit di mahsyar, dalam keadaan bingung. Ini disebut tadi. Hati jadi bingung, pemikiran jadi bingung, bahkan mata pula terbeliak besar kerana takut yang amat sangat. Itu dia. Jadi kan itu manusia yang beriman pada Allah, dia sedarlah dengan perkara ni. Jadi pasal itulah mereka takut. Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-absar, fihi al-qulub wal absar. Ya khafun maknanya mereka takut. Orang yang beriman mereka takut. Orang yang beriman mereka takut. Orang yang dapat nur ilahi ni, nur hidayah ni, mereka takut pada hari tersebut. Pada hari dibolak-balikkan padanya hati manusia dan penglihatan pandangan manusia. Tu dia, para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita tengok dalam surah Al-Insan. Surah Al-Insan ada ayat Allah Ta'ala merakamkan kata-kata manusia yang takut ni. Manusia yang takut di akhirat nanti. Kata-kata manusia yang takut dengan hari akhirat. Tu dia. Ni orang beriman lah. Baik, kalau kita baca surah Al-Insan ayat 10 dan 11. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra zalikal yawmi walaqahum nadratan wa surura. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kami sebenarnya takutkan Tuhan kami. Takut ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang-orang yang bersalah masam berkerut-kerut. Dengan sebab mereka menjaga diri dari kesalahan, maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaran hari yang demikian keadaannya. Serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri di wajah mereka dan perasaan ria gembira di hati. Dan kerana kesabaran mereka mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan larangannya, maka dibalas oleh Allah dengan syurga dan persalinan dari sutera. Ini surah Al-Insan ayat 10 dan ayat 11. Ini Allah jelaskan, inilah pembalasan bagi manusia yang takut
pada hari akhirat di dunia lagi. Tu dia. Jadi orang yang beriman ni memang takutlah. Dia kata inna nakhafu min rabbina, kami sesungguhnya kami takut pada Tuhan kami. Takut pada Tuhan kami yauman abusan qamtarira. Takut dikenakan kami ni azab hari yang padanya muka orang yang bersalah ni masam berkerut-kerut. Hari yauman abusan qamtarira. Itu pada hari manusia yang bersalah ni wajah mereka masam berkerut-kerut. Itu hari yang ditakuti oleh manusia yang beriman pada Allah Ta'ala. Jadi maknanya yang jadi sengsara nanti di akhirat ni, yang jadi sengsara, yang jadi merana, yang jadi bingung, yang jadi tak betul, yang jadi macam-macam ni adalah manusia yang tak beriman. Tu dia. Jadi perkara ini ditakuti oleh manusia yang beriman pada Allah Ta'ala. Di dunia lagi mereka takut. Jadi kerana itu Allah janjikan pada mereka yang beriman ni, fawaqahumullah syarran zalikal yaum walaqahum nadratan wasurura. Sebabkan mereka yang beriman ni jaga diri mereka dari kesalahan. Orang beriman ni jaga diri mereka daripada melakukan maksiat, dosa dan sebagainya. Maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan pada hari tersebut. Allah selamatkan. Orang tak beriman tak selamat. Yang beriman selamat. Bahkan pada waktu yang sama, kata Allah, bukan sekadar itu, diberikan pada wajah mereka berseri-seri wajah mereka. Tu kira bercahayalah, berseri-seri. Nadratan, maknanya para muslimin dan muslimat wajah mereka berseri-seri. Nampak ceria sungguh orang beriman ni. Bukan sekadar itu, wasurura. Bahkan Allah beri pada mereka perasaan gembira. Itu. Perasaan gembira. Allah campakkan pada jiwa mereka yang beriman di akhirat nanti perasaan yang gembira sangat. Tu muslimin dan muslimat. Jadi yang tak beriman tadi dengan masam, kerut-kerut, takut, jadi bingung, jadi gila, semua adalah. Tapi orang yang beriman di akhirat bangkit-bangkit di mahsyar, kata Allah Ta'ala, yang mana wajah mereka berseri-seri dan pada waktu yang sama mereka bergembira di akhirat nanti. Masya Allah. Bayangkan, bergembira di mahsyar, bergembira di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bergembira mereka ni. Tu. Orang lain di mahsyar ni dengan bingung, dengan takut yang amat sangat, yang bimbang sungguh-sungguh. Tu. Yang menangisnya, yang merananya, yang sengsaranya, yang menyesal, semua adalah di mahsyar nanti. Cukup dahsyat, menakutkan sungguh. Tapi nak kata orang yang beriman pada Allah Ta'ala ni, mereka bangkit di mahsyar, bercahaya berseri akan wajah mereka, dan pada waktu yang sama mereka bergembira. Itu dia, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Siapa mereka dapat macam tu? Kata Allah, wajazahum bima sabaru. Itu kata kunci utama tu. Kunci utama dapat orang kata nikmat macam tu, balasan macam tu, wajah berseri, kemudiannya pula gembira akhirat ni. Kunci utama kepada siapa? Wajazahum bima sabaru. Inilah balasan Allah. Ini kerana pembalasan bagi mereka disebabkan mereka bersabar. Tu dia. Muslimin dan muslimat di akhirat tu bersabar. Dekat dunia. Dekat dunia tu bersabar. Bersabar macam mana ni? Bersabar melaksanakan perintah Allah. Bersabar meninggalkan segala yang dilarang, yang ditegah oleh Allah Ta'ala. Bersabar. Tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kena sabarlah. Yang Allah suruh buat ni, kita sabar. Kuat sabar. Dengan penuh kesabaran. Walaupun kadang-kadang kita rasa berat, kita rasa susah, kita rasa macam-macam kita rasa. Dan pada waktu yang sama kita nak tinggalkan maksiat ni rasa berat lah. Pasal maksiat ni benda yang disukai oleh syahwat kita.
kita suka para muslimin dan muslimat. Saya hari tu dah tengok satu kuliah online dalam Facebook daripada Al-Fadhil Ustaz Khairuddin Mak Saman Kati. Ustaz Khairuddin Mak Saman Kati ni kira dia ahli majlis hayat negeri Perak. Kira ulama kita lah. Anak pada Tok Guru Haji Mak Saman Kati rahimahullah. Dia sebut dalam kuliah tu, dia kata apa? Dia kata muslimin dan muslimat, dia kata antara dosa yang payah betul manusia nak tinggalkan, payah betul. Walaupun kadang-kadang kita dah insaf dan bertaubat pada Allah Ta'ala, tapi dosa ni cukup payah nak tinggal. Kadang-kadang orang yang sembahyang pun dosa ni tak tinggal juga. Kadang-kadang orang yang mengaji pun dosa ni tak tinggal juga. Dosa apa tu? Dosa lidah. Tu dia. Dosa lidah ni cukup payah nak tinggal, dia kata. Muslimin dan muslimat. Kira nak kata dosa lidah tu kira nak ngumpat orang. Cukup syok lah. Cukup susah nak tinggal. Walaupun kadang-kadang tu muslimin dan muslimat, kita ni kuat sembahyang dah, kuat ibadat dah, kuat beramal dah. Menuntut ilmu pun okey dah. Tapi kadang-kadang terasa juga nak mengata ke orang. Tu dia muslimin dan muslimat. Itu yang kena banyak sabar tu, sabar. Terasa nak mengata orang je, sabar. Jangan. Nak mengata kat ustaz lambat masuk, terus sabar. Contoh, muslimin dan muslimat. Jatuh mengata lah. Ustaz lambat dia mengata tu. Tak boleh lah. Tu contoh, muslimin dan muslimat. Kena sabar lah. Itu syarat dia. Tu. Allah kata, wa jazahum bima sabaru. Semua ni pasal apa? Pasal mereka sabar. Itu yang penting para muslimin dan muslimat, kena sabar. Bila kata sabar ni memang orang kata, apa? Muslimin dan muslimat memang perik lah. Kan? Sabar ni benda yang susah. Bukan senang. Nak melawan nafsu, nak melawan syahwat kita, nak melawan bisikan syaitan. Macam-macam lah muslimin dan muslimat. Itu dia. Jadi kata Allah, sabar. Bila sabar macam tu, kata Allah, diberilah padanya syurga. Jannatan wa harira. Masuk syurga, maka dapatlah pakaian persalinan sutera, kata Allah. Kira sutera tu nak kata bernilai sungguh lah. Pakaian yang amat bernilai. Di syurga nanti sutera ni amat bernilai. Bagi mereka yang sabar, bagi mereka yang beriman pada Allah, bagi mereka yang takut kepada hari akhirat itu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat, tadi disebut tadi, dia kata, dan ulama kita ni sebut tadi. Dia kata apa? Oleh segala hati dan segala mata. Daripada takut hati antara lepas neraka dan masuknya. Tu dia. Maknanya apa? Di akhirat nanti manusia ni hati punya takut. Takut sini pasal apa? Pasal hati ni dok fikir ni, aku ni neraka ke selamat. Dok fikir macam tu lah. Dok takut ni, dok fikir, takut sungguh ni. Bangkit akhirat ni nampak neraka dah. Bunyi macam-macam dah, jeritan neraka semua takut dah. Jadi pada masa tu punya takut dok fikir ni, dok bingung fikir ni, aku ni masuk neraka ke selamat? Masuk neraka ke selamat? Tu dia. Menjadi teka-teki yang amat menakutkan bagi mereka yang tak beriman lah. Tu. Ni kata takut sangat-sangat tu. Muslimin dan muslimat nak kata ketakutan pada masa itu, ketakutan yang tak pernah dirasa di dunia dahulu. Tak pernah. Dekat dunia ni kita takut, ada takut kita. Tapi takut maksimum kat dunia ni tidak sehebat ketakutan di akhirat nanti. Kali bayang lah. Muslimin dan muslimat. Orang kata kalau takut yang amat kan sampai boleh terberak, orang kata kan, terkencing dekat dunia ni. Kalau takut sangat kan. Tapi nak kata takut akhirat lebih pada tu lagi. Tak boleh nak bayang lah tu. Yang tu takut, dengar pun takut lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka nak sebut tadi dia kata ni, takut. Orang takut jadi takut. Neraka ke, masuk neraka ke selamat?
Bebas neraka ke masuk neraka? Takut. Lepas tu dia kata, dan takut mata dari mana pihak ditarik akan dia. Tu dia. Ditarik. Akan ditarik ke mana? Ditarik ke syurga ke? Ditarik ke neraka? Takutlah dia fikir. Duk tengoknya malaikat datang nak tarik. Takut. Tu. Sebab kan ada orang yang ditarik. Muslimin dan muslimat. Kita baca hadis riwayat Imam At-Tirmizi rahimahullah tu. Dan hadis 40 pada hadis tu. Yang Nabi kata, berapa ramai manusia yang muka mereka, hidung mereka ditarik di mahsyar. Diheret. Tu. Muka mereka, hidung mereka diheret di padang mahsyar, kata Nabi. Kemudian jadi campak masuk neraka. Disebabkan lidah, kata Nabi SAW. Ramai Nabi kata. Ramai kata Nabi SAW di mahsyar nanti yang muka mereka, wajah mereka, hidung mereka diseret, diheret, ditarik di mahsyar oleh malaikat. Dan malaikat tarik, terus malaikat campak masuk neraka. Puncanya Nabi kata sebab lidah tak jaga dekat dunia dahulu. Berat sangat. Jadi tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan kemudian dia kata, dan datang suratannya. Adakah sebelah kanan atau kiri? Takut juga. Ini keadaan-keadaan ketika manusia takut sangat ni. Takut yang amat. Tu muslimin dan muslimat. Dia takut macam mana ni? Dia kata takut ketika nak menerima kitab amalan masing-masing. Tu dia. Sebab kita kena ingat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, bila tiba saat di mahsyar nanti, akan diberilah kitab amalan masing-masing. Tu dia. Muslimin dan muslimat. Diberilah kitab amalan masing-masing. Dari diberi kitab amalan masing-masing ni, ada yang di belah kanan, diberi belah kanan, ada yang diberi belah kiri. Kita baca dah Quran kan, muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Allah kata yang belah kanan, betul lah. Tu. Yang dapat kitab suratan amalan di belah kanan, ini tandanya dia ke syurga Allah. Dia akan bergembira dengan family-nya di syurga, kata Allah. Dan surah apa? Al-Insyiqaq kan. Kemudiannya Allah kata, ada pun yang dapat belah kiri atau belah belakang. Maka mereka ni akan menjerit ketakutan. Na'udzubillah. Orang yang dapat kitab amalan di belah kiri, kata Allah, di belah belakang, kata Allah, orang macam ni, kata Allah, bila dapat saja, dia menjerit. Menjerit, meraung ketakutan. Ketakutan dan penyesalan yang amat sangat. Dan akhirnya, masuk neraka. Masa dekat dunia, kata Allah, seronok buat maksiat dengan family. Jadi hari ni masuk neraka, kata Allah. Na'udzubillah. Inilah kata. Ini ketakutan ni yang kita bimbang, yang amat takut ni. Manusia yang beriman, dia takut awal-awal benda-benda macam di dunia lagi. Yang menyebabkan mereka jaga iman, jagalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dia. Baik. Okey, muslimin dan muslimat, seterusnya firman Allah. Ni habis golongan yang kedua yang layak mendapat nur ilahi, nur hidayah daripada Allah Ta'ala. Surah Al-Hajj tadi ayat berapa Ustaz? Saya pun terlepas. Kuala Lumpur pun tanya. Tak dengar? Surah Al-Hajj tadi ayat berapa? Surah Al-Hajj. Ayat yang kedua. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, jadi kita masuk golongan yang ketiga yang layak mendapat nur hidayah, nur ilahi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu firman Allah Ta'ala, liyajziyahumullah ahsanu ma amilu. Supaya membalas akan mereka itu oleh Allah akan sebaik-baik balasan barang yang mereka itu berbuat amal. Baik. Maknanya apa? Pada ayat ni, yang golongan yang ketiga ni, yang dapat nur Allah, nur ilahi ni, ada 3 sifat. Ni. Golongan yang dapat nur Allah, bahagian yang ketiga, mereka ada 3 sifat lah. 3 sifat.
Sifat yang pertama kata Allah, liyajziyahumullah ahsana ma amilu. Mereka ni mengerjakan amalan supaya Allah membalas mereka dengan sebaik-baik balasan bagi apa yang mereka kerjakan. Maksudnya apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama ni ialah golongan manusia yang mengharapkan kurniaan yang berbentuk balasan yang terbaik dari amal yang mereka lakukan. Itu dia. Mereka mengharapkan pembalasan daripada Allah. Daripada apa yang mereka buat. Yang mereka doamalkan macam-macam kan. Kita semua ni mengharapkan pembalasan daripada Allah. Kita yang datang menuntut ilmu kan. Setiap hari kita mengaji ilmu. Setiap hari. Daripada pagi kita menuntut ilmu sampai ke petang, sampai ke malam sebagainya. Jadi para muslimin dan muslimat, kita ni buat gini pasal apa? Dok mengharapkan pembalasan daripada Allah. Itu dia. Kita buat ibadat macam-macam, kita beramal kebajikan, membantu orang sebagainya. Semua kita buat ni pasal apa? Kerana mengharapkan pembalasan daripada Allah Ta'ala. Dan harapan mereka ni bukan harapan yang kosong. Sebab hati mereka ni memang sangat yakin dengan janji Allah. Janji Allah ni benar. Tu dia. Dia yakin, orang beriman kan. Dia yakin janji Allah ni benar. Dia tahu apa yang diharapkan ni bukannya kosong. Allah akan beri, Allah akan bagi, Allah akan balas dengan sebaiknya. Tu dia. Dia tahu Allah akan bagi pasal janji Allah tu benar, dia yakin. Allah akan kurniakan ganjaran setiap amalan yang dilakukan. Kan kita baca apa? Surah apa? Az-Zalzalah tu. Az-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tu surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 tu. Yang bermaksud, maka sesiapa yang membuat kebajikan seberat zarah sekalipun, nescaya akan dilihatnya dan suratan amalnya. Dapat balasan. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah sekalipun, nescaya akan dilihatnya juga dan suratan amalnya. Itu. Kita melaksanakan mithqala zarrah khairan. Kita melaksanakan sebesar zarah je kebaikan itu. Sikit pun. Sikit je, tak banyak pun. Sikit sangat. Sebesar zarah. Atom yang tak nampak tu. Halus sangat. Ataupun diberi tafsir ulama'-ulama' dulu kata sebesar biji sawi saja. Kecil sangat pun kebaikan kita buat tu. Tapi Allah kata, ya roh, kita akan lihat. Maksudnya apa? Amalan kita tu dicatat dan suratan amalan. Yang baik, yang bermaksud kita akan mendapat pembalasan yang baik. Itu janji Allah. Jadi kita harapkan orang yang beriman diharapkan benda macam ni lah. Muslimin dan muslimat. Ni kata, apa kata? Ar-raja. Raja kan? Raja. Raja. Raja ni maksudnya apa? Mengharap. Kita mengharap. Tu. Bukan rojak. Rojak tu lain cerita. Rojak pasir. Itu lain cerita. Muslimin dan muslimat. Raja maksudnya mengharap. Dan mengharap inilah sifat manusia yang beriman pada Allah Ta'ala. Tapi ulama kata orang yang mengharap ini, dia beramal. Dia beramal dan dia mengharap. Bukannya mengharap tanpa amalan. Itu tak betul. Sebab ada orang dia mengharap tapi tanpa amalan. Itu tak betul. Itu angan-angan kosong. Kan? Muslimin dan muslimat. Dia mengharap macam-macam. Nak dapat redha Allah, nak dapat syurga, nak dapat rezeki, nak dapat nikmat, nak dapat rahmat, nak dapat keampunan macam-macam. Tapi tidak beramal. Itu tak jadi.
muslimin dan muslimat itu tak jadi. Jadi yang kita mengharap ni yang Islam ajar, iaitu kita muslimin dan muslimat, kita beramal. Beramal lah. Beramal saja, beramal berterusan, kebaikan kita buat, kewajipan kita istiqamah buat terus. Beramal lah apa saja yang baik Allah redha ni, dan kita mengharap. Haraplah ya Allah terima, ya Allah beri pahala, ya Allah beri balasan baik. Harap je, harap. Tu. Ini harapan yang pasti tidak kosong. Ni janji Allah tu benar. Macam tu lah dengan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Sesiapa yang mengerjakan amal soleh, maka faedahnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Dan Tuhanmu tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Surah Fussilat ayat yang ke-46. Jelas. Ayat ni nah, muslimin dan muslimat, kata Allah beri jaminan dah. Wa man amila salihan falinafsi. Siapa yang buat amal soleh, maka faedahnya untuk diri dia. Kita buat amal soleh dapat pahala lah. Tu masya Allah. Faedah tu dapat pada kita. Falinafsih. Maka untuk diri kita ni, kita beramal soleh untuk diri kita. Masa amal soleh ni kebaikan dibuat. Untuk diri kita, di dunia pun dapat, akhirat confirm dapat kebaikan itu. Muslimin dan muslimat. Dekat dunia ni Allah dan Rasul bagi jaminan macam-macam kan. Rezeki makin bertambah, umur makin bertambah, hidup berkat, macam-macam lah. Itu dunia. Akhirat lagilah. Keampunan sebagainya, syurga. Itu. Begitulah juga kata Allah, wa man asafa 'alaiha. Dan siapa yang berbuat kejahatan, maka bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Begitulah. Kita buat jahat, muslimin dan muslimat, itu juga akan menimpa kita. Balasan ni. Di dunia lagi akan mendapat pembalasan macam-macam bentuk. Rezeki yang tak diberkati, keluarga yang tidak bahagia, apa lagi, macam-macam kita rasa dekat dunia ni. Hidup pun tak tenang, duk serabut walaupun banyak harta. Begitu, muslimin dan muslimat. Kadang-kadang datang pula bala azab macam-macam ke atasnya. Di dunia lagi. Kemudian di akhirat confirm lah. Kalau tidak bertaubat pada Allah, masuk neraka. Na'udzubillah. Jadi Allah kata, wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Dan Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Jelas lah tu. Allah beritahu dah. Tapi duk langgar juga, yang zalim kita manusia, bukannya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu dia. Baik. Jadi ni yang kata, yang pertama tadi, kita mengharapkan kurniaan. Maknanya pembalasan daripada amal yang kita lakukan. Kita harapkan. Muslimin dan muslimat, pembalasan tu dunia akhirat lah. Sebab kan Allah beri jaminan dah. Nabi dah beri jaminan, kita sebut tadi dah. Itu yang ada ulama' kata, sebab ada yang kata apa, Ustaz, kalau kita beramal bab macam ni, kita nak, macam contohnya kita sembahyang sunat duha. Sunat duha, kita buat sembahyang sunat tu, kita dah harap rezeki makin banyak. Boleh ke kita solat sunat tu macam bukan kerana Allah pula? Sebab kita solat tu pasal nak rezeki banyak bertambah. Boleh ke? Ulama' kata benda tu hadiah daripada Allah. Boleh saja. Kita memang melaksanakan solat sunat duha tu kerana Allah. Dan waktu yang sama kita mengharapkan yang Nabi sebut tu. Nabi yang kata, bukan kita. Nabi yang kata kita buat solat sunat duha, rezeki makin bertambah, luas rezeki. Maka ni hadiah daripada Allah. Jadi tak salah kita melaksanakan solat sunat duha kerana Allah dan waktu yang sama mengharapkan ganjaran, kelebihan yang Nabi sebut itu, rezeki yang luas. Boleh. Macam Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, kan Nabi kata banyakkan istighfar pada Allah Ta'ala.
kita banyakkan beristighfar pada Allah Ta'ala itu, muslimin dan muslimat, akan menghilangkan kesedihan kita. Banyakkan istighfar. Akan keluarkan kita dari kesusahan dan kemudiannya mendapat rezeki tanpa disangka. Ini Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi kata banyakkan istighfar dikeluarkan dari kesedihan. Banyakkan istighfar dikeluarkan dari kesusahan. Banyakkan istighfar mendapat rezeki yang kita tak sangka. Tu banyakkan istighfar. Jadi kita istighfar memang kerana Allah. Dan pada waktu yang sama kita mengharapkan kelebihan yang Nabi sebut tadi. Itu hadiah daripada Allah. Tak salah benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Itu kena ingat. Jadi kita kejarlah perkara-perkara tersebut. Baik, jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, oleh kerana masa pun tidak mengizinkan, minta maaf lah. Jadi saya akan hurai lagi golongan yang ketiga ni. Ada 3 sifat tadi kan. Golongan yang ketiga dari 3 sifat, kita baru hurai yang pertama, liyajziyakumullah ahsanu ma'amilu. Itu yang pertama. Kita akan hurai lagi yang kedua, wa yazidahum min fadlihi. Yang ketiga, wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab ni pada kuliah kita minggu depan insya-Allah. Jadi insya-Allah lah kita cukup sekali itu. Dan seperti biasalah para muslimin dan muslimat, saya ada lagi kuliah yang kedua selepas ini. Jadi siapa-siapa nak terus berada dalam majlis ilmu yang kedua ni, boleh teruslah berada dalam online kita ni insya-Allah. Jadi saya tak tutup lagi lah. Saya akan tutup kuliah saya ni selepas habis kuliah kedua saya. InsyaAllah. Okay? Cukup sekali itu. Ada satu soalan nak tanya. Only one question. One question saja. Kena tanya dalam bahasa Inggeris juga ke Ustaz? Itu terpulang. Kau putih tu tak tanya. Kono lah Mira, kono lah cakap bahasa Inggeris. Assalamualaikum Ustaz. Tafadhali. Kalau nak cakap Arab boleh juga. Assalamualaikum Ustaz. Boleh cakap English related to ayat keberapa Ustaz dalam surah An-Nur 37 tadi. Macam mana semula? Question dia English Ustaz Okay. Ayat yang ke-37 ke yang Ustaz relate tu? Ayat mana? Surah An-Nur ke? Betul. 37 kan? Betul Ustaz. Betul. Betul. Ayat yang ke-37 Betul. Ke-38. Saya dah pergi 37. Hari ni ayat ke-37 Ustaz Urai. Ustaz Urai ayat ke-37 hari ni. 37. Okey, betul lah tu. 37 ya Ustaz. 37, 38. 37 and 38. Ustaz, golongan 1 dan 2 tu golongan apa Ustaz? Ustaz huraikan tadi golongan ketiga ada 3 sifat, tapi golongan 1 dan golongan 2. Yang satu tu ayat sebelum ni, iaitu orang yang imarahkan masjid, ya orang yang zikir di masjid, dan orang yang bertasbih di masjid. Yang keduanya orang yang yang tidak terhalang padanya perniagaan dunia ni daripada mengingati Allah, mendirikan solat dan bayar zakat dan mereka takut pada hari akhirat yang saya urai tadilah. Jadi sekarang kita sedang berada pada golongan yang ketiga. Jadi insyaAllah cukup sekali itu. Saya akan sambunglah pada depan. Okay, thank you Ustaz. Okay, welcome. Jadi insyaAllah. Okay.